أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sambil sembang minum kopi. Saya baru saja berjalan-jalan sekitar masuk ke kawasan Labuhan Dagan dan keluar. Jaraknya lebih kurang 1 kilometer lah. Lebih sedikit daripada 1 kilometer. Alhamdulillah. Okay, dah konsisten ni, hampir seminggu kita dah buat konsisten. Itu untuk fizikal kita, untuk bahagian anatomi dan fizikal kita. Itu penting bagi sahabat-sahabat yang dalam usia 60-an ingin menjaga kesihatan. Buatlah sesuatu. Buatlah sesuatu untuk kebaikan kita juga selagi kita hidup di alam ini. Selagi kita belum diambil ilahi, selagi itu kita boleh menjadikan diri kita bermanfaat, sihat walafiat, boleh mandiri, maknanya boleh berdikari atas kaki sendiri, tidak bergantung kepada orang lain lah. Sebab usia-usia yang lewat ni, kalau kita tidak menjaga kesihatan, kita akan berisiko mendapat sakit yang bukan sahaja menyusahkan diri kita, tetapi juga akan menyusahkan sahabat-sahabat keluarga dan mereka yang mungkin prihatin dan ingin membantu kita di saat-saat akhir ini. Okey sahabat, saya letak pula tajuk di situ. Selamat kepada Dr. Burhanuddin. Mudah-mudahan beliau berada di tempat yang baik bersama orang-orang yang beriman. Saya sewaktu berjumpa dengan Presiden MPHM, Dr. Homeopati Zainur Azmi Ahmad, beliau memaklumkan kepada saya apabila beliau pulang ke Sungai Petani, kerap jugalah beliau singgah di Taiping dan menziarahi makam ataupun kubur Dr. Burhanuddin Al-Hilmi yang merupakan pengasas kepada ilmu perubatan homeopati. Dan itu adalah satu aktiviti ataupun perbuatan yang baik yang boleh kita lakukan. Saya yang beberapa kali juga, 2-3 kali sampai ke Taiping, tetapi tidak pernah terfikir. Dan sebelum ini mungkin tidak tahu pun di mana beliau disemadikan. Agaknya mungkin di Gombak atau di sana. So sekarang jelas bahawa Dr. Burhanuddin disemadikan di perkuburan di Bandar Taiping. Okay? So insyaAllah kalau tidak jadi pada hujung minggu ini, mungkin di minggu-minggu yang lain saya akan berusaha untuk menziarahi makam yang mana kita mendapat banyak manfaat, dapat belajar homeopati, dapat bersemangat untuk belajar sehingga kita memperolehi sijil, diploma dan ijazah dalam perubatan homeopati. Dan asasnya dimulakan oleh Dr. Azim Saundi Rajah dengan murid utama, murid sulungnya Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. So, justru surat yang dihantar oleh Dewan Bahasa dan Pustaka maknanya mempersetujui untuk menerbitkan salah sebuah daripada karya Dr. Burhanuddin yang telah saya terbitkan. Adalah syarat-syaratnya, termasuklah keizinan daripada penerbit HBI. Tetapi satu yang sukar sedikit ialah keizinan daripada waris Dr. Burhanuddin. Kita tidak tahu siapa warisnya, pasti anak-anaknya. Saya berterima kasih banyak pada sahabat-sahabat yang membantu untuk mendapatkan maklumat. Saya ada channel juga kepada sahabat-sahabat yang tinggal di Gombak yang boleh bertanya lah
kepada mereka di kawasan sana yang dia ada di Taiping bertanya juga. Dan kepada sahabat seperti Cik Syuhairi saudara Syuhairi yang bekas belajar dengan saya dan juga dalam dengan nama panel FB-nya Tok Bomoh Kampung dan Awang Pintar itu juga ada memberi rujukan kepada mereka yang telah membuat kajian research PhD berkaitan dengan Dr. Burhanuddin. Tapi seperti yang saya temui juga, kebanyakan yang menunjukkan kawasan yang sama sekitar Gombak dan di sekitar tahun 2011-12, di mana pada waktu itu pernah diadakan convention di Shah Alam berkaitan dengan Dr. Burhanuddin. Jadi jarak masa 10 tahun itu, kita kena semak lah, kena cari balik di mana sebenarnya waris Dr. Burhanuddin berada. So saya insya-Allah akan usaha ikhtiarkan juga. Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau tidak dapat pun tidak mengapa. Sebab surat daripada Dewan Bahasa itu dengan jelas menyebutkan supaya saya membuat perubahan yang besar di dalam tulisan berkaitan falsafah perubatan homeopati. Dan sebenarnya kandungan buku berkaitan falsafah perubatan homeopati itu bukan sahaja berkaitan dengan falsafah. Ia banyak isu yang dibicarakan di dalamnya, termasuk sejarah Dr. Hariman, termasuk juga materia medika, termasuk juga teori penyakit akut dan penyakit kronik. So banyak perkara yang di dalamnya kita boleh katakan sebagai falsafah perubatan homeopati, dan boleh juga ia merupakan suatu buku yang memperkenalkan sistem ataupun amalan perubatan homeopati. So ini walaupun saya dalam proses pencarian Dr. Burhanuddin, pada waktu yang sama juga insya-Allah saya akan cuba hubungi dengan DBP kerana dia pihak yang berkenaan menyarankan supaya saya membuat rompakan yang boleh dikata besar-besaran kepada bahan falsafah perubatan homeopati itu, dan saya pun telah mengambil inisiatif memulakannya, dan saya dapati perubahannya sangat agak ketara dan mungkin 50% berbeza dengan buku yang telah kita terbitkan, iaitu Perubatan Homeopati Teori dan Praktis. Kita akan memperkenalkan homeopati dari beberapa aspek dan sudut yang lain yang mungkin bermanfaat, dan sebahagiannya juga akan merupakan hasil daripada pengajaran saya selama ini berkaitan dengan pengenalan kepada perubatan homeopati, sama ada bersama PPHM ataupun bersendirian sebelumnya. So bahan-bahan yang saya gunakan itu semuanya ada nota rujukan. InsyaAllah ada rujukan. Buku ataupun internet ada rujukan. Saya tak tahu ada orang mendengar ke tidak di sini. Tak ada siapa pun mencatat hi, dan saya tak boleh cek. Harap adalah, kalau tidak masuk kemudian pun tidak apa, sebab waktu sekarang sekitar pukul berapa? Lebih kurang jam 8. Mungkin 8 lebih dah, sebab saya balik daripada berjalan atau jogging tadi sudah hampir jam 8. So itulah kedudukannya sahabat. InsyaAllah usaha, maknanya akan ada suatu buku lagi yang akan terbit. Kita tidak tahu bila, mungkin tahun 2024. Tahun ini saya dalam tempoh 6 bulan ataupun kalau perlu tambahan, saya akan usahakan untuk sebuah buku yang mempunyai ciri pengenalan kepada homeopati, tapi mungkin lebih luas, akan mencakupi umpamanya kalau sejarah, dia akan bukan cerita tentang sejarah Dr. Burhanuddin. Mungkin dia akan bermula sejak bermulanya sejarah manusia. Sebab Dr. Burhanuddin ada menyebut situ mengenai sejarah bermula dengan manusia yang awal, bahawa manusia ini dalam keadaan tidak tahu, dan dia menghadapi penyakit dari masa ke semasa, dan kesan daripada sakit-sakit itu
dia mencuba rawatan-rawatan tertentu, khususnya herba. Sebab itu ada penemuan herba yang mana lebih awal daripada sistem perubatan yang lain. Itu yang dimaklumkan oleh Dr. Burhanuddin, kemudian dia buat klasifikasi ataupun rupa bentuk perubatan pada masa itu dan pada hari ini. Sedikit sebanyak begitulah. Dan kita mungkin tidak melihat ia begitu akademik. Mungkin dia relevan pada abad ke-20 atau semasa Dr. Burhanuddin. Sebab itu saya melihat Dewan Bahasa menghendaki suatu ubah suai yang agak besar. So, Alhamdulillah kerana saya ada rujukan-rujukan yang saya telah peroleh semasa membuat kuliah untuk orang awam ini, dan banyak bahan itu saya boleh rujuk. Maknanya tidak akan menjadi masalah yang besar lah. Yang lain tu sebahagiannya kita mungkin olah balik daripada bahan sedia ada daripada buku-buku yang lalu. Okey, selain saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang ingin membantu, saya juga mengharapkan sahabat-sahabat yang berada jauh yang belum ada respons, terutamanya yang di Taiping, yang boleh menjejaki adik-beradik Dr. Burhanuddin yang tinggal di sana. Saya belum dapat jawapan lagi. Saya harap orang yang berkenaan boleh memberilah sedikit bantuan. Kalau saya ke sana pun boleh bertemu, boleh makan-makan, bolehlah kita boleh bawa family, saya pun bawa family, dan kita boleh bersama berbicara sedikit mengenai Dr. Burhanuddin dan keluarganya yang berada di sana. Sebab itu tokoh besar di Malaysia. Okey, untuk hari ini saya tidak akan bercakap lanjut. Saya akan buat posting berkaitan dengan profuse menstruation, berkaitan dengan remedi apa yakah yang kita nak cari ataupun nak rujuk. Nanti saya akan buat. Saya tak pasti bila, sebab bendanya dah lengkap. Saya akan senaraikan nama remedinya, dan insyaAllah kita akan mula balik di minggu ini kalau saya tak ke mana-mana untuk bicara mengenai rare remedies. So itu sahaja daripada saya, ringkas sahaja. So siapa yang sempat masuk adalah, kalau tak sempat, mudah-mudahan boleh tontonnya kemudian. Itu saja daripada saya. Terima kasih dapat bersama dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.